A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulakan siri pengajian kitab Ihya Ulumuddin bab 3, iaitu rahsia-rahsia taharah bersuci, marilah kita sama-sama menghadiahkan pahala Al-Fatihah kepada pengarang kitab ini, iaitu Al-Imam Al-Ghazali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah SWT berfirman, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min kharajin walakin yuridu liyutahhirakum." Maksudnya Allah SWT tidak mahu menjadikan kamu menanggung suatu kesusahan, yakni kepayahan, tapi ia berkehendak membersihkan, yakni menyucikan kamu. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Firman-Nya lagi, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Marhunya di dalam masjid itu ada orang laki-laki yang suka mengambil berat, membersihkan, menyucikan dirinya, dan Allah SWT mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka, yakni zahir dan batin. Sabda baginda Rasulullah an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahu salatin zuhuru. Artinya daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, sabda baginda Rasulullah SAW, kunci solat ialah bersuci. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Ada pula keterangan yang bunyinya buniyad dainu alan nadhafaki. Artinya agama itu dibina atas kesucian. Keterangan ini tidak ada asalnya daripada hadis, la aslalahu. Orang yang suka berfikir pasti mengetahui bahawa dengan adanya perintah bersuci secara zahir, sebenarnya yang lebih penting dan ditamakan ialah bersuci secara batin. Maka itu tepatlah sabda baginda Rasulullah SAW, at-tahuru nisfu imani. Artinya bersuci itu adalah separuh daripada iman. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Muslim. Perbuatan itu semata-mata untuk menyucikan bahagian luaran saja, yakni dengan menyiramkan air ke atas badan dan membersihkan anggota badan yang zahir saja. Sedangkan anggota batin tetap rosak dan dibiarkan penuh dengan kotoran-kotoran yang bersarang dalam hati serta daki-daki. Jauh sekali kalau apa-apa yang dimasukkan itu seperti demikian. Pertama, taharah atau bersuci itu mempunyai 4 peringkat, iaitu membersihkan anggota-anggota zahir daripada hadas, najis atau kotoran serta benda-benda lebihan yang tidak diperlukan. Kedua, membersihkan anggota-anggota badan daripada perbuatan dosa. Maknanya semasa kita membasuhkan anggota kita itu, kita minta ampun dengan Ta'ala apa-apa pekerjaan daripada anggota tersebut. Gemaga luruh sekali dengan air yang kita jirus tu. Ketiga, membersihkan hati daripada akhlak-akhlak yang tercela dan sifat-sifat yang terkutuk. Di samping kita minta dengan Ta'ala menghapuskan dosa daripada anggota tersebut, maka kita minta juga dengan Ta'ala supaya dihiasi dengan akhlak-akhlak mahmudah, jauhi daripada akhlak-akhlak yang mazmumah. Keempat, membersihkan batin daripada sesuatu selain daripada Ta'ala, dan ini adalah cara para Nabi menyucikan diri dan juga para siddiqin. Maknanya membersihkan diri batin kita itu biar dia tu buat kerja yang mengikut yang syarak nak. Inilah jalan para Nabi dan para siddiqin.
Seorang hamba itu tidak mungkin akan mencapai peringkat yang tertinggi melainkan terlebih dahulu melalui peringkat yang ada di bawahnya. Mana kena start daripada bawah lah. Jadi kesucian batin tidak akan dapat dicapai jika seorang itu tidak terhindar daripada sifat-sifat yang tercela atau dipenuhi dengan sifat-sifat yang terpuji, sifat mahmudah, sifat Muhammad lah ni. Selagi belum menyucikan batinnya terlebih dahulu dan dengan menjauhi akhlak yang tercela, iaitu sifat mazmumah. Sifat Allah Ta'ala lah sifat mazmumah. Kita tak boleh ikut sifat Allah Ta'ala, kena ikut sifat Muhammad, sifat mahmudah. Jadi katakan sifat mazmumah tu sifat Allah Ta'ala, seperti ada hadis, pada siapa yang memakai selendang dan mahkotaku, nescaya aku akan bertindak. Mahkota tu apa? Takbur. Selendang tu apa? Sombong. Tu pakaian Ta'ala. Kita tak boleh pakai tu, pakaian dia. Jadi kita kena pakai pakaian Muhammad dan melaksanakan akhlak yang terpuji, akhlak mahmudah. Selagi itu dia tidak akan berjaya mencapai peringkat yang tertinggi. Untuk mencapai semua itu, terlebih dahulu mestilah menyucikan anggota-anggota badan daripada melakukan segala larangan dan mematuhi segala perintah, titah perintah Allah SWT. Oleh sebab itu segala keputusan yang dituntut, apabila perkara itu adalah perkara yang mulia dan utama, pastilah akan menempuhi jalan yang sukar dan banyak rintangan atau risiko yang akan dihadapi, iaitu menah dan tribulasi lah, fitnah dan halangan-halangan. Oleh itu janganlah disangka bahawa perkara di atas itu dapat diperoleh dengan hanya berangan-angan atau dapat dicapai dengan cara jalan yang mudah. Itulah kenyataannya kerana seorang yang buta penglihatannya mengenai faizat ini tentu tidak dapat memahami peringkat-peringkat kesucian tadi, melainkan hanya mengetahui dan memahami peringkat yang terendah saja. Sebenarnya peringkat yang terendah itu bolehlah dikatakan sebagai kulit yang dapat melihat secara zahir bila dibandingkan dengan isi atau inti yang dicari-cari itu. Maknanya tidak memadai kita basuh zahir saja. Bila disapi kita basuh zahir itu, kena niat basuh ya batin juga, diri batin. Pasal zahir batin ni dia tak percaya syariat ni, hakikat ni. Oleh sebab itu ramai yang hanya tertipu dengan kulit yang hanya menjadi perhatian utama. Mereka juga menggunakan waktu yang banyak hanya untuk meneliti kebersihan beristinja, yakni menyucikan diri pada hadas besar dan hadas kecil, mencuci pakaian dan membersihkan bahagian yang nampak di luar saja. Mereka juga mencari air yang mengalir dan menggunakan air yang banyak dengan sangkaan bahawa itulah yang penting, bahkan disertai dengan sifat waswas, minam waswas khannas. Waswas ni hasutan syaitan, pekerjaan syaitan dan merosakkan akal. Mereka menganggap bahawa cara bersuci yang dituntut dan yang mulia adalah sedemikian. Anggapan ini terjadi kerana kejahilan mereka terhadap sejarah orang-orang salah yang terdahulu dan bagaimana para ahli salah mengutamakan kebersihan jiwa. Nampak basuh tangan tapi sebenarnya dia basuh batin. Dibasuh batin, nampak zahir saja, luaran. Mereka bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya berbanding dengan kebersihan zahir. Tentang urusan zahir pula, mereka orang-orang salah mempermudahkannya dan tidak memberatkan cara bersuci. Contohnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang terkenal dengan keinginan martabatnya dalam kalangan umat Islam, pernah berwuduk menggunakan air daripada bekas milik orang Nasrani. Orang-orang salah yang terdahulu bersolat di atas rumah, di atas tanah dalam masjid dan beristinja dengan menggunakan batu saja. Negara pada pasir, negara Arab dia payah air, maka diguna dengan batu lah, dengan batu. Kalau basuh hadas besar tu guna batu yang segi tu lah, maknanya tiga kali sapu, segi lain-lain. Sungguhnya seluruh perhatian mereka itu diutamakan kepada kebersihan batin. Tidak ada suatu keterangan pun yang dapat diambil daripada mereka tentang persoalan atau pertanyaan berkaitan dengan najis yang pelik-pelik atau yang terlalu teliti. Kemudian itu datanglah golongan yang menamakan satu yang bukan-bukan sebagai dasar kebersihan, sehingga kebanyakan waktu mereka digunakan semata-mata untuk menghiasi anggota zahir saja. Umpamanya seperti wanita yang bersolek menghias pengantin, sedangkan batin mereka hancur dan rosak.
dipenuhi dengan kotoran dan daki-daki kesombongan. Wujud ni perasaan kagum terhadap diri sendiri. Bodoh, riak ni menunjuk kebaikan atau kelebihan dirinya. Munafik dan lain-lain lagi. Semua perkara dan sifat-sifat mulia tidak mereka endahkan atau mereka jauhkan dari hati. Bahkan mereka tidak berusaha untuk merawatnya serta mencegahnya. Andai kata ada orang yang merekaskan istinjaknya dengan batu atau bersolat di atas tanah tanpa menggunakan sejadah atau berwuduk daripada bekas yang dimiliki oleh orang kafir, maka orang-orang bodoh akan segera menyalahkan tindakannya, mengingkarinya dan menggelar orang itu sebagai orang yang pengotor. Cubalah perhatikan, jika terjadi perkara yang sedemikian itu bukanlah suatu yang mungkar, itu telah dianggap sebagai kebaikan, dan yang baik itu pula dianggap sebagai satu kemungkaran. Jika itu tindakannya, maka bagaimanakah seseorang itu dapat mengikut ajaran agamanya sesuai dengan apa-apa yang disyariatkan secara hakikat dan ilmiah? Setelah kita mengetahui mukaddimah yang rangka ini, maka kita membincangkan pula peringkat-peringkat bersuci taharah ni. Lebih lalu kita ambil peringkat keempat, yang kebersihan zahir. Bersuci secara zahir terbagi kepada 3, iaitu kebersihan dari kotoran, yakni najis. Kedua, kebersihan daripada hadas kecil, hadas besar. 3, kebersihan daripada lebihan anggota badan. Kebersihan zahir ialah cara memotong kuku, mandi, menggunakan kapur untuk mencabut bulu ketiak, berkhatan dan lain-lain. Kebersihan daripada kotoran atau najis. Pembahasan dalam masalah ini bergantung kepada benda yang dibersihkan atau najis. Kedua, alat pembersih atau pencuci. 3, cara membersih atau mencuci. Pertama, najis. Najis terbagi pada 3 jenis, iaitu benda-benda padat atau cecair, binatang atau bahagian daripada anggota-anggota binatang. Golongan yang padat atau cair, maka semua itu hukumnya suci, kecuali arak, yakni minuman keras, dan segala minuman yang dijadikan arak serta yang memabukkan. Mengenai binatang, semua golongan binatang adalah suci kecuali anjing dan babi. Semua golongan binatang yang telah mati, maka binatang itu menjadi najis, melainkan 5 jenis, iaitu manusia, ikan, belalang, ulat, buah dan sejenis dengannya, iaitu ulat yang ada dalam makanan. Semua jenis serangga yang darahnya tidak mengalir seperti lalat, kumban dan lain-lain. Oleh sebab itu, binatang ini tidak menajiskan air apabila terjatuh di dalam air yang suci. Bahagian anggota-anggota binatang ada 2 bahagian, iaitu pertama, anggota yang terpotong daripada binatang, hukumnya adalah hukum bangkai. Adapun rambutnya, maka tidaklah menjadi najis, baik binatang yang disembelih atau mati, tetapi tulangnya adalah najis. Kedua, benda-benda basah yang keluar daripada badan binatang, maka mana-mana bahagian yang tidak mempunyai ketetapan tempatnya seperti anggota badan, hukumnya adalah suci seperti air mata, peluh, air liur dan hingus. Manakala mana-mana yang mempunyai ketetapan tempat seperti tempat-tempat tertentu di suatu anggota badan, hukumnya adalah najis, kecuali benda-benda yang merupakan asal kejadian binatang itu, seperti mani dan telur. Benda basah seperti nanah, darah, tahi dan air kencing binatang itu adalah semuanya najis. Golongan najis-najis tersebut, baik sedikit atau banyak, tidak ada yang dapat dimaafkan kecuali dalam 5 keadaan, iaitu pertama, tempat bersuci atau beristinja dengan menggunakan batu, maka tempat itu dimaafkan apabila tidak ada suatu benda pun, yakni daripada najis yang melampaui batas tempat keluarnya dubur. Kedua, lumpur atau debu daripada kotoran tahi di atas jalan. Kedua-dua golongan najis itu dimaafkan sekalipun najis itu disahkan kerana ia sukar untuk dielakkan. Jadi jika ada orang yang terkena benda-benda itu, maka ia tidak dikatakan alpa atau lalai atau disengajakan. Maknanya tak sengaja lah, tak ada arah. Ketiga, apa-apa yang ada di bawah kasut, yang ini tapak kasut daripada najis-najis yang melekat di situ, kerana tidak ada satu jalan pun yang terhindar daripada benda-benda najis ini, maka bahagian di bawah kasut itu dimaafkan dengan cara menggosoknya sewaktu diperlukan. Keempat, darah udang, binatang-binatang kecil, baik sedikit atau banyak, kecuali kalau sudah melampaui batas kebiasaannya, baik yang melekat pada pakaian kita atau pada pakaian orang lain, iaitu terkena
orang lain lalu terkena kepada kita. Darah udai lah. Darah udai ni kira sikit sangat. Lepas tu tidak najis lah, sebab tidak melampaui batas. Yang kelima, darah daripada kudis atau bisu ataupun apa-apa yang terpisah daripadanya, baik nanah atau nanah yang bercampur darah. Perkara ini yang semikian dapat dibuktikan apabila Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah dijakiti bisu di mukanya lalu keluarlah darah daripada lukanya apabila Abdullah sebenarnya bersolat dan tidak membasuhnya lebih dahulu. Keadaan ini termasuk dalam hukum yang terbit daripada kotoran bisu atau luka-luka yang biasanya darah keluar terus menerus tanpa henti seperti bekas luka kerana pembedahan, kecuali ia merupakan suatu perkara yang jarang terjadi, baik luka atau lain-lainnya. Darah ini dapat disamakan dengan hukum darah istiadah, yakni darah yang keluar daripada wanita kerana sakit. Jadi tidak dapat dimasukkan dalam pengertian bisu atau kudis yang biasanya manusia tidak akan terlepas daripadanya. Adapun kelonggaran yang diberikan oleh syarak berhubung dengan 5 jenis najis tadi, sebagaimana yang kita ketahui ialah agar urusan bersuci itu dapat dilakukan serengkah dan seiringan yang mungkin. Maka itu segala sesuatu yang dibuat-buat yang tidak berasas sama sekali dan tidak berpandukan kepada syarak. 2 alat pembersih atau pencuci. Alat pencuci ada yang berbentuk padat dan ada yang bentuk cair. Yang bentuk padat contohnya seperti batu yang digunakan untuk beristinja. Alat ini menyucikan secara cucian yang ringan dengan syarat benda itu hendaklah keras, suci, dapat menghilangkan air najis serta bukan termasuk benda-benda yang dimuliakan. Jenis alat pencuci yang berbentuk cair, maka segala jenis najis itu dapat disucikan melainkan dengan menggunakan air. Air itu bukanlah semua jenis air, tetapi mestilah yang suci, yang tidak menjadi berubah apabila bercampur dengan sesuatu yang tidak diperlukan olehnya. Air akan terkeluar dari kategori air suci apabila ia berubah dengan sebab terkena najis. Berubah zat dia lah. Dan perubahan itu baik perubahan dari segi rasa, warna dan bau. Ain itu panggil apa? Bau. Jadi sekiranya air yang terkena najis itu tidak berubah rasa, warna dan bau, maka tidaklah ia dianggap najis. Macam air 2 kolah lah. 2 kolah ada ukuran dia lah. 2 kolah Baghdad. Maka tidaklah ia dianggap najis berdasarkan sabda baginda Rasulullah, khalaqallahu ma'a tahuran la yanjisuhu syai'un ila ma ghayyara ta'muhu aw lanuhu aw rijuhu. Maksudnya Allah menjadikan air itu suci dan tidak akan menajiskan airnya sesuatu apapun melainkan apa-apa yang mengubah rasanya, warnanya atau baunya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Umamah. Cara pembersihan dan cara menyuci najis. Najis itu apabila berbentuk hukmiah, iaitu batu yang tidak berjiring atau tidak yang dapat dirasa, maka untuk menyucikannya cukuplah dengan mengalirkan air ke seluruh tempat yang dianggap mengandungi najis itu. Jika ia berupa najis ainiah, yakni yang jelas, maka haruslah dihilangkan airnya terlebih dahulu. Mengenai warnanya, apabila telah digosok dan diusahakan dengan bersungguh-sungguh tapi ia masih kelihatan, itu adalah dimaafkan. Maknanya buat sehabis geng dah. Gosok sehabis geng. Mana tak lagi dah. Tu kira maaf lah tu. Adapun perihal bau, maka jika memang sukar dihilangkan dan telah dibasuh berkali-kali sama seperti gosokkan dalam perihal warna, maka itu pun dimaafkan dan tidak perlu diwaswaskan lagi. Maknanya kalau gosok pun habis geng dah gosok. Tercakap gosok, bau juga. Dari segi syarat tak apa. Bagi orang yang berasa was-was, maka satu jalan untuk menghilangkan sifat was-wasnya itu hendaklah ia mengetahui
benar-benar bahawa segala benda itu jadikan dalam keadaan suci dengan keyakinan yang mantap. Oleh sebab itu, sesuatu yang tidak jelas adanya najis dan tidak diketahui dengan keyakinan yang kuat, maka ia boleh digunakan untuk bersolat. Kebersihan daripada hadas. Menyucikan diri daripada hadas itu ialah dengan berwuduk, mandi dan bertayamum, serta sebagai pendahuluannya iaitu berstinja. Huraiannya di sini secara tertib dengan menyebutkan adab-adabnya serta sunat-sunatnya, maka kami mulai dengan berwuduk dan adab-adab qada hajat, yakni buang air kecil dan besar, insya-Allah. Pertama, adab qada hajat. Hendaklah seorang yang hendak mendatangi hajatnya, yakni buang air, itu menjauhi daripada pandangan umum, maknanya jauh pada pandangan awal lah. Yang dapat melihatnya jika ia mendatangi hajatnya itu di kawasan terbuka, sebaik-baiknya buat dinding, buat tabir. Sebab tu zaman dulu dia betting kain, tak ada dinding zinc, dinding kayu ke, bahan guning ke tak apa. Guning beras ke, guning gula ke, guning gandum. Dengan apa saja yang dapat digunakan sekiranya dapat melakukan yang sedemikian, hendaklah orang itu tidak tergesa-gesa membuka auratnya terlebih dahulu sebelum ia sampai ke tempat duduknya, yakni tempat buang air, dengan menghadapkannya ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Hendaklah ia berhati-hati jangan sampai mendatangi hajatnya di tempat yang biasa digunakan orang ramai berbual-bual atau berkumpul. Maknanya jangan jauh pada tempat laluan orang lah. Suatu membuang air kecil janganlah dilakukan di tempat yang berair kerana airnya tidak mengalir. Jangan pula di bawah pokok yang berbuah atau di dalam lubang-lubang. Biasanya haiwan nak minum air takung tu lubang-lubang tu tempat tinggal haiwan. Bawah pokok tu dia berbuah tu, takut buah tu jatuh atas najis kita tu. Jangan melakukannya di tempat yang keras batu atau tempat yang berangin. Suatu membuang air kecil berangin juga, angin tu bawa lah bau tu, maka dia akan terhidu najis kita tu. Agar tetap menjaga kebersihannya daripada percikan air kencingnya. Suatu sedang membuang air kecil hendaklah bertinggung di atas kaki kirinya. Apabila membuang air di tempat seperti bangunan, maka hendaklah didahulukan kaki kirinya. Maknanya punggung di atas kaki kiri, suatu memasukinya, dan kaki kanan suatu keluar. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Keluar daripada tempat tersebut lah. Dia kira lah tandah ke apa. Kalau zaman dulu tandah duduk luar, dan ni tandah duduk dalam rumah. Jangan bawa suatu benda yang ada mengandungi nama Allah atau bagi Rasulullah ke dalam tandah. Ketika masuk dalam baca doa masuk tandah, Bismillahirrahmanirrahim, A'udzubillahi minal khubsi wal khaba'is. Yakni dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, saya memohon perlindungan kepada Allah daripada gangguan syaitan lelaki dan syaitan betina. Ketika keluar tandah, hendaklah baca doa tandas. Keluar tandah lah. Alhamdulillahillazi azhaba anni ma yuzibi wa abqa ala ma yang fa'uni. Artinya segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan apa-apa yang menyakiti dari diriku dan menetapkan apa-apa yang bawa manfaat kepadaku. Seterusnya apabila selesai membuang air kecil, hendaklah disempurnakan dengan mengurut kemaluan sebanyak 3 kali. Bagi lelaki lah, jangan acik memikirkan mengenainya supaya jangan sampai was-was dan akhirnya akan menyukakan diri sendiri. Maknanya berdeheng lah, berdeheng. Jikalau berasa ada sesuatu yang basah, hendaklah dianggap bahawa itu adalah sisa air yang digunakan untuk berstinja tadi. Kalau saya suka akak naik batu tu biar dia keluar habis. Tu saya punya petua lah. Tapi dalam kitab ni tak ada cerita. Saya cerita tu pengalaman saya lah. Ingatlah bahawa orang yang ringan cara pembersihannya itulah orang yang pandai dalam masalah fiqh. Sebab perasaan was-was itu sebenarnya menunjukkan kurangnya ilmu fiqh. Was-was tu sebab tak mengaji lah, kena tipu setan.
Termasuk suatu yang dirukhsahkan keringanan dalam hukum ialah bahawa seorang itu boleh membuang air kecil berhampiran kawannya, tapi mestilah ia ditutup. Daripada kelihatannya perkara yang sedemikian ini pernah berlaku oleh baginda Rasulullah SAW. Pada baginda Rasulullah SAW ialah seorang yang sangat pemalu. Baginda melakukan yang sedemikian untuk memberikan penerangan kepada umatnya bahawa perkara itu memang dirukhsahkannya. Maknanya Rasulullah ni maha pemalu, sangat pemalu. Tapi nak cerita ke umat dia bahawa benda tu tak ada masalah, maka Rasulullah yang menunjukkan contoh kepada umat dia. Cara beristinja, jika buat air kecil, mestilah beristinja dengan menggunakan 3 ketul batu. Selain batu, boleh juga menggunakan suatu yang kasar dan keras. Sekiranya alat yang digunakan itu adalah benda yang suci. Seterusnya beristinja dengan menggunakan air. Caranya ialah dengan menyiramkan dengan tangan kanan ke tempat yang disucikan. Sementara itu tangan kirinya menggosok tempat tadi, sehingga tiada lagi kesan yang tertinggal di situ. Hal ini dapat diketahui dengan pegangan tapak tangan. Hendaklah ketika beristinja itu jangan terlalu bersungguh-sungguh. Kalau sungguh, nelah lah. Cedera, injek. Sehingga masuk ke dalam duburnya. Sebab perkara inilah yang merupakan sumber daripada penyakit waswas. Hendaklah diketahui bahawa mana-mana bahagian anggota yang tidak dapat dicapai oleh air, maka itu dari bahagian dalam. Sedangkan hukum najis itu tidak termasuk dalam kotoran-kotoran yang ada di bahagian dalam. Selagi najis itu belum keluar, jika najis itu telah keluar, maka itulah ditetapkan dalam hukum najis. Oleh sebab itu, hak-hak menyucikan najis itu ialah cukup asalkan sudah dapat dicapai oleh air. Maknanya air terlegi tu tak sudah tebing lah. Dan kotoran itu dapat dihilangkannya dengan demikian, maka tidak perlu lagi untuk berasa was-was. Janganlah jangan buatlah rasa was-was ni. Kita ikut dia punya rukun dah. Cara berwuduk, apabila sudah selesai beristinja dan hendaklah memulai solat, maka hendaklah mengerjakan wuduk. Mula-mula sekali perkara yang dilakukan ialah bersiwak, yakni bersugi atau bersihkan gigi. Kemudian duduk untuk berwuduk sambil menghadap kiblat. Duduk menghadap kiblat, baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seterusnya mencuci kedua-dua belah tangan sebanyak 3 kali. Selepas itu mengambil sedikit air dan berkumur-kumur sebanyak 3 kali dengan bolak-balikkan air itu dalam kerongkong. Maknanya gugah lah. Gogah. Berkumur-kumur. Tapi kalau ia sedang berpuasa, maka ini tidak perlu dilakukan. Tak payah ni lah. Tak payah gogah lah kalau puasa, takut tertelan. Seterusnya hendaklah mengambil lagi sedikit air untuk hidungnya. Sedut air, dipanggil apa? Istisyak ke apa. Dan menjedutnya sebanyak 3 kali. Kanan dulu baru kiri ke, ataupun sekaligus pun tak apa. Dia elok untuk orang yang ada penyakit resdung lah. Kemudian bernafas supaya air tersebut dapat naik ke bahagian hidung. Suruh dihembuskan keluar. Baru ni saya suruh kuat laju rasa pada otak. Baru ni saya kena resdung jugalah. Saya pun jarang juga buat. Tapi kita ikut kitab ni. Kitab kata Imam Ghazali kata elok buat lah. Mengambil sedikit air untuk basuh muka, untuk dimulai dari hujung dahi, ni anak rambut ni, permulaan rambut sehinggalah sampai ke bahagian yang bertepatan dengan dagu. Sampai ni ada janggut ni, luruk biar rata celah-celah ni, sela-sela dengan tangan. Ini adalah kadar bagi panjangnya. Sedangkan untuk lehernya, bahagian yang dibasuh ialah anak telinga, daripada sini ke sini, kanan ke kiri. Tempat-tempat yang tumbuhi rambut, iaitu 2 alis mata, kening dan kumis misai. Rambut antara pelipis antara janggut dan bulu mata hendaklah diratakan dengan air. Mana rata lah bahagian muka, daripada anak rambut ke dagu, daripada anak telinga kanan ke telinga kiri. Rambut-rambut itu biasanya nipis saja. Demikian pula hendaklah diratakan air itu sampai ke tempat tumbuhnya janggut.
yang nipis. Sekiranya janggut itu tebal, maka cukuplah air itu diratakan dengan bahagian luarnya saja. Dan di celah-celah antara janggut pula hukumnya adalah sunat. Kalau nak sela-sela tu sunat lah. Tapi kalau tak email dah, akad takbir dah, maknanya tak payahlah. Memadai bahagian luar janggut je lah. Selain itu jari-jarinya dimasukkan ke dalam bulatan mata, tempat tahi mata dan segala celah untuk membersihkan daripada sebarang kotoran untuk meratakan air wuduk. Seterusnya hendaklah membasuh kedua-dua tangan hingga kedua siku. Jadi ujung jari ni sampai ke mata siku. Lebih tak apa. Kerana dia berdahului ikannya dulu lah. Berapa kali yang ada di jarinya hendaklah berwuduk, hendaklah dimulai dengan anggota sebelah kanan. Terketik kanannya dulu lah. Selepas itu hendaklah mengusap meratakan air di hadapan kepalanya dengan cara membasahkan rambut dan dahi. Mazhab kita sapu. Kalau Hanafi basuh. Sebab tu dia ketuk tak batal. Sebab dia basuh. Ni kita ambil wuduk Syafi'i. Lepas tu ketuk, kita kata tak batal. Kalau nak ikut Hanafi, kena wuduk tu Hanafi dah. Tu cara dia. Dia mana boleh ambil sekat-sekat gitu. Dengan cara membasahkan rambut dan dahi dengan air sebanyak 3 kali, pastikan air mengenai pada ubung-ubung kepala. Sebab itu hendaklah mengusap bahagian luar dan dalam kedua-dua telinga. Ni sunat juga ni. Kerana dulu ada wak sekali dengan air yang, lalu mengusap lehernya dengan air yang bersih. Ada lak leher pun ada. Sunnah hendaklah membasuh kedua belah kaki buku lali. Kaki kulit lali, lepas tu jari tu masuk ke celah-celah kaki. Maka dengan ini maka selesailah wuduk. Bila selesai wuduk, hendaklah mengangkat kepalanya di ke atas dan melihat langit dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Artinya saya menyaksikan bahawa sungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah, dan saya menyaksikan bahawa sungguhnya Nabi Muhammad itu adalah hamba dan pesuruhnya. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk dalam golongan orang yang bertaubat, dan jadikanlah saya golongan yang bersuci. Juga jadikanlah saya dalam orang-orang yang soleh dan berbuat kebaikan. Jadi dah 7-8 minit. Buat terpaksa berhentilah. InsyaAllah malam ni kita sambung lagi. Bab 2 ni bermula dengan perkara 4, perkara yang makruh ketika berwuduk. Nama sudah dengan lapar yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.